Oke, hai. Sekali lagi diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 3. Oke, pada kali ini kita akan menyambung topik bab 3, yaitu matematik pengguna simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Bagi subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan, part yang kedua. Oke. Dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 3 mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Yakobus 1 ayat 2 hingga 3. So, untuk kali ini kita akan mempelajari apakah itu faedah compound. Dalam video pembelajaran yang lepas, kita sudah belajar mengenai faedah mudah. Oke, masih ingat faedah mudah? Faedah mudah I sama dengan PRT. Itu adalah dia punya formula. So, kali ini kita akan belajar mengenai faedah compound. Apa itu faedah compound? Faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Faedah compound berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk penghitungan faedah. Bagi faedah compound, kekerapan pengkompaunan ke atas prinsipal boleh berbeza. Contohnya di compound setahun sekali ataupun 3 bulan sekali dan sebagainya. Maksudnya di sini kelas, faedah compound dengan faedah mudah itu adalah berbeza dari segi ini, jumlah simpanan yang digunakan untuk penghitungan faedah. Oke, cikgu bagi contoh yang lebih jelas. Ini kalau bahasa kita selalu dengar bahasa kita ialah bunga atas bunga. Oke, bunga atas bunga. Maksudnya, contohnya apabila tahun pertama kamu menyimpan di dalam bank Rm1.000 ringgit. Faedah tahun pertama adalah Rm100. Oke, bunga yang kamu dapat tahun pertama daripada simpanan awal kamu 1.000 itu adalah 100. Jadi pada awal tahun yang kedua, jumlah duit kamu dalam bank ialah Rm1.100, yaitu modal asal kamu, prinsipal asal, kamu tambah dengan bunga kamu tahun pertama, faedah tahun pertama. Dapat 1.100. Kemudian faedah tahun kedua telah bertambah menjadi Rm110 berbanding dengan tahun pertama faedahnya cuma Rm100. Oleh itu pada awal tahun ketiga jumlah simpanan kamu menjadi 1.210 selepas ditambah 1.100 ditambah dengan faedah tahun kedua 110 di sini. Jadi kita dapat 1.210. Maksudnya kamu nampak ini bunga tahun pertama, bunga tahun kedua. Oke, faedahnya telah bertambah mengikut jumlah simpanan yang ada di dalam bank kamu. Oke? Kalau selalu orang kampung selalu cakap bunga atas bunga. Oke? So, untuk faedah compound ada formula ataupun rumusnya. Kalau faedah mudah, kita sudah tahu rumus bagi faedah mudah adalah sama dengan I interest sama dengan P principal, R rate, T time dalam tahun. Betul? Ini sudah ingat, kita sudah belajar. Kali ini untuk rumus faedah compound, oke, inilah rumusnya.
ini kamu perlu tahu bahawa rumus ini adalah untuk faedah compound. Okey. MV sama dengan P dalam kurungan, maksudnya kena darab 1 tambah R bahagi N kuasa N darab T. Di sini N T. Okey. Kuasa N T. Okey, kita tengok apa itu MV. MV di sini adalah nilai matang ataupun matured value. Nilai matang maksudnya berapakah jumlah simpanan selepas tamat satu tempoh tertentu. Okey. P itu adalah principal, iaitu berapa jumlah wang simpanan asal kita. R adalah kadar faedah tahunan, the yearly interest rate. N di sini adalah bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Number of periods the interest is compound per year. Maksudnya dalam satu tahun itu berapa kali kau kena bagi bunga. Macam begitu. Itu maksud dia. T adalah tempoh, iaitu dalam tahun. Terms in years. Mesti dalam tahun. Okey, contohnya. Okey, contoh Encik Nazrin dalam faedah mudah yang lalu kita dapati. Okey, jika P dia, prinsipal dia 8,000. Okey, R dia adalah 0.03. Maksudnya ini adalah 3%, ini ya, setahun dia punya kadar faedah, interest rate. N dia 1. N1 maksudnya sekali sahaja dalam setahun faedah di compound. T adalah 2 tahun, iaitu tempoh simpanan 2 tahun. Okey, jadi berapakah dia punya matured value, MV dia, iaitu jumlah simpanan pada akhir tahun kedua. Masukkan sahaja semua ini ke dalam kita punya formula di sini. Okey, kita mau cari MV kan. So P 8,000. Masukkan di sini 8,000. Okey, 1 ini memang dalam formula 1 Jadi R masukkan 0.03 bahagi N dia 1. Kemudian kuasa NT. N dia 1, T dia 2. So ini darab Ini maksud dia darab. Darab Ini darab. So kita selesaikan. 8,000. Ini cara kamu tekan kalkulator ini, ikut sahaja dia punya rupa ini, sebiji, ikut sahaja. 8,000 kurungan 1 tambah ini 0.03 bahagi 1, kemudian tutup kurungan kuasa 1 darab 2. Ikut sahaja begini ya. So kamu akan dapat ini 8,000, ini yang di sini jawapan dia yang ini. Okey, sama dengan inilah jawapan dia. 8,487 ringgit 20 sen. Okey, so itu adalah dia punya matured value, iaitu jumlah simpanan pada akhir tahun kedua. Okey. Okey, dalam faedah compound kamu kena tengok soalan. Soalan itu boleh bagi kamu di compound sekali setahun, 2 kali setahun, setiap suku tahun, 6 bulan sekali, ataupun macam-macam lah soalan akan bagi. Jadi kamu kena ingat ini. Sekiranya soalan menyebut di compound sekali setahun, N kamu di sini, okay, N kamu dengan di sini N sama dengan 1. Ingat maksudnya sekali setahun. Dia di compound sekali setahun. Jadi bilangan kali dia di compound setahun cuma sekali. Oleh itu N kamu 1. Kalau soalan sebut 2 kali setahun ataupun 6 bulan sekali, kita tahu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kan? Jadi kalau 6 bulan sekali bermaksud 2 kali setahun. So N kamu sama dengan 2. Kalau soalan sebut setiap suku tahun, kamu tahu suku itu adalah 3, betul? Contoh macam jam, kita sebut pukul
3 suku. Suku itu maksudnya 315, betul kan? So di sini suku tahun maksudnya setiap 3 bulan. Okey, setiap 3 bulan. So kita ada 12 bulan kan? So kalau setiap 3 bulan maksudnya dalam setahun kita ada 4 kali. Okey? So bila soalan sebut setiap suku tahun ataupun soalan sebut 3 bulan sekali, nilai N kamu guna 4. Sama dengan 4. Okey? Kalau soalan sebut sebulan sekali, 1 tahun ada 12 bulan. Maksudnya setiap bulan dia diberi faedah compound. Okey? Jadi nilai N kamu sama dengan 12. Okey? So kita ikut kehendak soalan. Okey? Kehendak soalan. Contoh 6. Pada awal suatu tahun, Puan Liu Fung menyimpan RM15,000 dalam akaun simpanan dengan kadar 4% setahun dan pengkompaunan setiap 6 bulan. Berapakah jumlah uang simpanan Puan Liu Fung pada akhir tahun ketiga? Jangan lupa kamu kena garis semua maklumat yang penting di dalam satu soalan. Soalan mau cari apa? Berapakah jumlah wang simpanan? Maksudnya soalan mau cari mature value, MV, nilai matang. Okey? Jadi di sini 15,000 ini adalah P, principal, iaitu simpanan dia yang pada awal-awal tahun. Betul? Kemudian R di sini, okey, 4%. So 4% itu kamu kena tukar sedia. 4 bahagi 100 kamu dapat 0.04. Okey? N di sini berapa kali dia dikompaun dalam 1 tahun? Pengkompaunan setiap 6 bulan. Maksudnya 1 tahun 2 kali. So N kamu 2. T ini tempo. So berapa tahun itu? Pada akhir tahun ketiga. So tempo dia 3 tahun. Bila kamu sudah ekstrak semua informasi ini, masukkan sahaja dalam formula untuk faedah compound. MV itu yang kita mau cari, iaitu mature value. So P kita masukkan 15,000. 1 di sini tambah rate R per N. R dia, rate dia 0.04. N dia 2. Okey, kuasa NT. N dia 2, T dia 3. Okey, ini maksud dia apa? Darab. Okey. Ini pun maksud dia apa? Darab. Okey. So ini 15,000 di sini. Yang ini kamu selesaikan dapat ini. Ini ya. Kemudian kamu dah darab. Ternyata kurungan di sini maksudnya darab. Berapa jawapan dia? RM 16,892 ringgit 44 sen. Dapat pun. Inilah dia punya mature value, iaitu jumlah simpanan Puan Liu Fung pada akhir tahun ketiga. Okey? Contoh yang ketujuh. Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Jika Puan Wahida menyimpan RM 10,000, okey, 10,000 pada awal tahun, berapakah jumlah uang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah dikompaunkan? Okey, yang pertama 3 bulan sekali, yang kedua sebulan sekali. Okey, di sini ini 5% ini dia punya R. Okey. Ini 1,000 dia punya P. Bukan 1,000, 10,000. Okey, sorry. 10,000 ini dia punya P, principal dia. R dia 0.05. Okey. T dia di sini adalah 1 tahun sahaja. Okey, sebab di sini awal tahun, akhir tahun. So, 1 tahun sahaja. Betul? Cuma N dia di sini. N dia berapa? Kalau soalan N dia berapa? Kalau 3 bulan sekali, N dia 4. Kalau sebulan sekali, N dia berapa? 2.
12. Ini yang kamu kena tentukan. N dia berapa? Nilai N dia adalah berapa? Okey. So, guna sahaja rumus ini untuk cari MV, mature value. Okey, kita tengok A dengan B ya. N sama dengan 4, N sama dengan 12. Masukkan sahaja prinsipal 10,000. Ini dia punya R, ini dia punya N. Ini R dia. Ini NT ya, darab sahaja. So, kita dapat di sini dia punya mature value atau jumlah simpanan pada akhir tahun RM10,509.45. Manakala bagi yang kedua, N sama dengan 12, maksudnya dia di compound setiap bulan. Masukkan nilai ini semua dan kita dapat RM RM10,511.62. Okey. Mana yang banyak, kelas? Mana yang banyak? A atau B? Mestilah yang B. So, daripada contoh ini, kita boleh dapati bahawa kekerapan pengkompaunan bertambah. Apabila kekerapan pengkompaunan bertambah, nilai mature value ataupun nilai simpanan pada masa depan juga bertambah. Sebab ini N sama dengan 4, maksudnya hanya 4 kali sahaja dia di compound setahun. Yang ini setiap bulan dia di compound, N sama dengan 12. Jadi nilai simpanan juga semakin bertambah. Okey? Contoh yang seterusnya, Encik Charles menyimpan wang sebanyak 6,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Berjaya selama 2 tahun dengan kadar faedah 6% setahun. Apakah perbezaan di antara jumlah faedah yang diperoleh Encik Charles jika beliau diberikan faedah compound dengan pengkompaunan 4 bulan sekali berbanding dengan faedah mudah? Kali ini dia mau bandingkan faedah mudah dengan faedah compound. Ingat, faedah mudah formula dia ini. Faedah compound dia punya formula ini. Okey. So, kita tengok. Untuk faedah mudah, I sama dengan PRT. P dia berapa? Prinsipal 6,000. R dia ialah 6%. Jadi 6/100. Okey, kemudian tempoh dia berapa? 2 tahun. So, 2 tahun di sini. So, kita dapat berapa dia punya faedah mudah? RM720 dia punya faedah mudah. Okey, faedah mudahnya. Okey, kita tengok pula faedah compound. Faedah compound, masukkan nilai P dia 6,000, 1 di sini, R 0.06, 6%. N dia adalah, N dia berapa? Kalau 4 bulan sekali, 1 tahun ada 12 bulan, 12 bahagi 4, so kita ada 3 kali. Betul? So, N kita sama dengan 3. Okey? So, kita masukkan N3 di sini dan juga di sini. Okey? Darab berapa tahun? 2 tahun. So, selesaikan yang ini, kita dapat simpanan dia selepas 2 tahun adalah RM6,756.97. Jadi, berapa jumlah faedah yang terkumpul? Yang ini, mature value dia, kita tolak dengan prinsipal dia 6,000. Tolak dengan yang jumlah simpanan asal, awal, 6,000. So, kita dapat lihat berapa dia punya bunga. Berapa faedah terkumpul? RM756.97. Kamu bandingkan yang ini. Yang pertama, kamu bandingkan untuk yang ini. Kedua, ini faedah compound. Mana yang banyak? 720 ataupun ini, RM756.97. Okey, berdasarkan contoh ini adalah sangat jelas bahawa simpanan dengan faedah compound membawa pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan simpanan faedah mudah. Okey? Simpanan faedah mudah. So, faedah compound yang lebih tinggi dia punya pulangan
keuntungan berbanding faedah mudah. Okey. So, Malaysia mengamalkan perbankan dua sistem. Okey, dua sistem iaitu sistem perbankan konvensional dan juga sistem perbankan Islam. Okey, dalam sistem perbankan Islam, dia adalah berdasarkan ini. Okey, yang pertama adalah berdasarkan hukum Islam, syarak. Okey, risiko diuruskan mengikut perjanjian. Okey, kemudian mengikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan tanpa riba. Okey, perkongsian keuntungan dan tanpa riba. Riba di sini bermaksud secara ringkas, riba di sini kalau kita mau bezakan di antara untung dengan riba. Okey. Untung itu adalah misalnya kamu mendapat pulangan ataupun pertambahan modal kamu, pulangan kepada modal kamu dengan contoh kamu menjual barang-barang dan kamu dapat untung. Okey, itu untung. Kalau riba ini adalah kamu dapat pertambahan duit melalui pertambahan hasil melalui seseorang yang lambat membayar hutang. Macam contoh, kamu bilang, okey, jika kau lambat bayar hutang, kau kena tambah RM50. Itu adalah riba. Okey, itu adalah riba. Pertambahan hasil melalui kelewatan seseorang membayar hutang. So di sini dia tanpa riba. Okey, tidak ada riba. Okey. Kemudian di sini tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangannya adalah diketahui semasa tempoh matang. Okey, masa awal-awal simpan duit itu belum tahu berapa dia punya kadar pulangan. Kadar pulangan itu hanya akan diketahui selepas tamat tempoh matang. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-9. Encik Osman menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah selama setahun. Pada akhir tahun tersebut, beliau menerima sebanyak RM20,500 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. Tambahan RM500 merupakan hibah atau hadiah dari bank. Soalannya, hitung peratus hibah yang diperoleh oleh Encik Osman. So maksudnya Encik Osman ini mula-mula dia simpan RM20,000 dalam bank selama setahun. Okey. Kemudian pada akhir tahun itu dia dapat pulangan RM20,500. Maksudnya duit dia bertambah RM20,500. Okey. Tambahan RM500 itu merupakan hibah atau hadiah dari bank. Apabila kita mau mencari peratus hibah, kita cari sahaja peratus hibahnya adalah RM500. Kan 500 di sini hibah dia kan, hadiahnya. So 500 ini bahagi dengan jumlah asal, prinsipal dia punya prinsipal, iaitu jumlah simpanan awal, iaitu RM20,000. Kemudian kita darab dengan 100. So kita dapat 2.5%. Okey. So 2.5% ini adalah sebagai rujukan sahaja pada masa akan datang bagi penyimpan, dan dia bukannya tetap, sebagai rujukan sahaja. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Semoga kamu dapat memahami apakah itu faedah mudah, faedah compound, faedah compound dan dibandingkan dengan faedah mudah dalam video yang lepas. Okey. So kita ulang lagi dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Okey? Thank you, class.